Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 ingin buat pembintangan mengenai cukai pendapatan individu di Australia. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu Nur Syawal bin Abdul Kahar 276132, saya sendiri Nur Farhana binti Jamil 276348, Nur Idayu binti Zulfakar 276164 dan Muhammad Hafizan bin Mazin 276080. Untuk pengenalan, perkataan cukai sendiri adalah daripada perkataan percukaian yang bermaksud anggaran. Selaras dengan kebanyakan negara perindustrian, pengambilan cukai Australia diukur sebagai nisbah cukai kepada KDNK meningkat dengan ketara sepanjang abad ke-20 sejajar dengan peranan kerajaan yang berkembang. Kita boleh lihat kepada carta 1 daripada tahun 1902 hingga ke 2002. Peningkatan untuk dia punya persen cukai semakin meninggi. Definisi cukai pula, sumber pendapatan kerajaan untuk menguruskan perbelanjaan awam. Sebaliknya, cukai adalah pembayaran sukarela yang dibuat oleh individu dan entiti perniagaan kepada kerajaan yang mengurangkan pendapatan atau keuntungan tahunan mereka. Cukai juga adalah komponen terpenting dalam struktur keuangan di mana-mana negara, Malaysia juga. Cukai juga dikenakan ke atas individu ataupun entiti perniagaan yang dibayar kepada kerajaan atau negeri. Cukai juga dianggap sebagai sumbangan yang dibuat oleh individu ataupun entiti perniagaan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syawal bin Abdul Kahar, nombor matriks 276132. Tujuan cukai iaitu cukai negara terawal Australia ialah duty custom dan excise. Duty custom juga dibentuk untuk bertindak sebagai halangan perdagangan antara tanah jajahan. Salah satu keputusan penting persekutuan pada tahun 1901 ialah penghapusan semua duty ke atas barangan yang didagangkan antara negeri Australia. Mewujudkan sistem permintaan dua peringkat yang mengawal beberapa fungsi secara berpusat sambil membenarkan setiap negeri mempunyai autonomi yang mencukupi untuk memenuhi keutamaan sosial kawasan pilihan rayanya. Klasifikasi cukai. Cukai langsung namanya ia dibayar terus kepada kerajaan. Cukai tidak langsung ia adalah levy tidak langsung yang dibayar kepada kerajaan ke atas penjualan barangan dan perkhidmatan. Ia dikawal oleh Akta Barang dan Perkhidmatan 2017. Pelaksanaan Akta Barang dan Perkhidmatan memainkan peranan penting dalam penentuan India sebagai sebuah negara persekutuan di mana cukai barang dan perkhidmatan pusat CGST dan cukai barang dan perkhidmatan bersepadu GST dibayar kepada kesatuan dan cukai barangan dan perkhidmatan negeri SGST dibayar kepada negeri. Kadar cukai di Australia, kadar cukai pendapatan peribadi di Australia 45.40% dari tahun 2003 hingga 2022, mencapai paras tertinggi sepanjang masa sebanyak 47% pada tahun 2004 dan rekod rendah sebanyak 45% pada tahun 2007. Berikut merupakan jadual iaitu Rated Last Previous Unit Reference, Personal Income Tax Rate, Corporate Tax Rate, Sales Tax Rate, Social Security Rate, Social Security Rate for Companies, Social Security Rate for Employees. Assalamualaikum, saya Nur Idayu binti Zulfakar. Nombor matrik saya 276164. Di Australia, kadar cukai pendapatan peribadi ialah cukai yang dikutip daripada individu dan dikenakan ke atas sumber pendapatan yang berbeza seperti buruh, pencen, faedah dan dividen. Penada aras yang kami gunakan merujuk kepada kadar cukai marginal teratas untuk individu. Hasil daripada kadar cukai pendapatan peribadi merupakan sumber pendapatan penting bagi kerajaan Australia. Prinsip percukaian di Australia. Sistem cukai Australia ialah gabungan cukai langsung dan tidak langsung yang dikenakan oleh kedua-dua kerajaan Commonwealth dan negeri, bergantung pada jenis cukai.
Commonwealth ialah kerajaan peringkat persekutuan atau kebangsaan Australia yang boleh mengenakan cukai ke atas semua pembayar cukai Australia. Australia juga mempunyai sistem untuk menentukan sama ada jumlah pendapatan diperoleh di Australia atau negara lain. Kesimpulannya, kolerasi aspek undang-undang percukaian akan menjadi lebih mudah untuk difahami apabila seseorang itu akan mengetahui prinsip asas perakaunan dan ekonomi. Dengan mewujudkan perhubungan peruntukan undang-undang cukai, seseorang akan berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk mengenal pasti niat badan perundangan dalam menggubal undang-undang mengenai subjek tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afif Zam bin Makzid. Nombor metrik 276080. Okey, hari ini saya nak sambung pertanyaan untuk part B, implikasi teks. Apa yang kita lihat di sini, kali terakhir Australia mengalami kemelesetan kesatuan Soviet masih wujud. Persatuan pasukan yang diketuai Amerika baru sahaja membebaskan Kuwait dan hampir separuh penduduk dunia sekarang belum dilahirkan. Tidak seperti kebanyakan wilayahnya, Australia tidak terjejas oleh kemalangan Asia pada tahun 1997. Okey, seperti yang kita tahu, tidak seperti kebanyakan negara maju yang lain, ia mengetepikan krisis keuangan global dan tidak seperti kebanyakan negara pengeksport komoditi, ia juga mengharungi kemusnahan sumber. Tiada negara kaya lain yang pernah berjaya berkembang dengan begitu mantap sejak sekian lama. Dengan dengan ukuran sekurang-kurangnya Australia mempunyai ekonomi paling berjaya lah setakat ni di dunia. Kerana kerajaan mengenakan cas ke atas rakyat dan perniagaan mereka juga sebagai cara untuk meningkatkan hasil yang kemudiannya digunakan untuk memenuhi keperluan belanjawan mereka sendiri. Ini termasuk membiayai projek kerajaan dan projek awam lah, serta menjadikan persekitaran perniagaan ini di negara tersebutlah lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Okay. Seterusnya, kepentingan cukai dalam masyarakat. Okay. Tanpa cukai, kerajaan tidak akan dapat memenuhi permintaan masyarakat mereka. Cukai adalah penting kerana kerajaan mengumpul wang ini dan menggunakannya untuk membiayai projek sosial. Seperti yang kita tahu, ada beberapa projek sosial ataupun beberapa projek yang termasuk untuk kepentingan cukai ini. Yang kita tengok di sini adalah kesihatan. Apa yang kesihatan? Adakah ada cukai di dalam kesihatan yang dapat menyumbang kepada negara? Okey, kita tengok di sini, tanpa cukai, sumbangan kerajaan kepada sektor kesihatan adalah mustahil juga. Kerana cukai pergi untuk membiayai perkhidmatan kesihatan seperti penjagaan kesihatan sosial, penyelidikan perubatan, keselamatan sosial dan sebagainya. Yang kedua, kita lihat di sini pendidikan. Apa itu pendidikan dalam projek cukai ini? Okey, pendidikan boleh jadi salah satu penerima wang cukai yang paling layak lah, kerana meletakkan banyak kepentingan dalam pembangunan modal insan dan pendidikan adalah teras dalam pembangunan ini. Kerana wang daripada cukai, daripada pendidikan tersebut akan disalurkan untuk membiayai dan menyediakan serta menyelenggara sistem pendidikan awam sendiri. Okay, yang seterusnya, tadbir urus. Tadbir urus adalah komponen penting dalam kelancaran urusan negara. Kerana tadbir urus yang lemah akan memberi kesan yang jauh ke atas seluruh negara dengan tol yang besar pada pertumbuhan ekonominya. Tadbir urus yang baik memastikan wang yang dikumpul digunakan dengan cara yang lebih bermanfaat kepada rakyat dan negara tersebut. Kerana wang ini juga boleh untuk penjawat awam, untuk membayar gaji penjawat awam, pegawai polis, ahli parlimen, sistem pos dan lain-lain lagi.
Kerana sesungguhnya apa yang kita tahu, dengan bentuk kerajaan yang betul dan berfungsi, tidak akan ada perlindungan yang berkesan terhadap kepentingan awam. Ini kerana sektor penting ini ialah pembangunan infrastruktur, pengangkutan, perumahan dan lain-lain. Selain daripada projek sosial, kerajaan juga menggunakan wang yang dikutip daripada cukai untuk membiayai sektor yang penting untuk kesejahteraan rakyat sendiri, seperti keselamatan, penyelidikan saintifik, perlindungan alam sekitar dan lain lagi. Cukai cukai membantu meningkatkan taraf hidup di sebuah negara. Semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat dan lebih tinggi tahap penggunaan, kemungkinan besar perniagaan berkembang apabila terdapat pasaran untuk produk dan perkhidmatan awam. Kerana sebahagian daripada wang itu akan disalur untuk membuat projek seperti pencen, faedah pengangguran, penjagaan kanak-kanak dan lain-lain. Kerana apa yang kita tahu, tanpa cukai adalah mustahil bagi sebuah kerajaan untuk mengumpul wang untuk membiayai projek-projek yang saya nyatakan tadi. Itu sahajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.